Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati saudara pengacara majelis, Al-Fadil Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, Al-Fadil Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Ketua Penerangan Parti Islam, seluruh kepimpinan PAS di peringkat Majlis Syura, Jawatan Kuasa Agung, Dewan-Dewan, seluruh pemimpin-pemimpin PAS di peringkat wilayah persekutuan, pemimpin-pemimpin dan rakan-rakan daripada Parti Keadilan Rakyat, seterusnya para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama di dewan yang penuh bersejarah di Taman Melewar ini. Hari ini sudah masuk hari yang ke-15. Saya dihentam, dimaki, diugut melalui televisyen dan surat khabar. Ada yang mencadangkan supaya saya dikenakan tahanan ISA. Ada yang mencadangkan supaya saya dibuang negara terus. Ada yang minta saya dibuang ke Laut Cina Selatan. Ada yang nak beri beasiswa supaya pergi belajar sejarah. Tiap-tiap malam ada satu cadangan baru terhadap manusia yang kerdil ini. Bukan ada apa-apa pengaruh. Kita bukanlah kaya, bukanlah hebat. Aku ini hanyalah insan biasa. Saya memilih perjuangan melalui dasar Islam daripada awal hingga kini. Masa muda remaja, saya memilih ABIM untuk bergiat bersama dalam bidang kegiatan Islam. Selepas itu tahun 78 saya terus menyertai Parti Islam. Selepas Parti Islam kalah teruk di Kelantan dalam pilihan raya bulan Mac tahun 78, sehinggalah sekarang ini. Kalau tuan-tuan ingat ceramah-ceramah saya pada dulu hingga sekarang, tak terlepas WP 7064 ganggu rumah orang, WPP 7064 ganggu rumah orang, penyokong Mak Indra nak keluar. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sepanjang saya memberi pidato, ucapan atau tertutup atau terbuka, idola saya di antaranya ialah Syekh Qutb rahimahullah, yang mentafsir Al-Quran siap dalam penjara fi dhilalil Quran dan ditali gantung pada tahun 67. Tokoh yang saya gemar lagi di antaranya Imam Hasan Al-Banna. Kegiatan dakwahnya sehingga ke dalam kelab-kelab malam. Imam Khomeini berdepan dengan kumpulan kiri dan bagaimana dia meniupkan satu revolusi menumbangkan gergasi Amerika dan Syah. Saya juga menjadi idola saya Jamaluddin Al-Afghani
seorang ulama ketika umat Islam hilang daya juang, hampir semua dunia Islam dijajah. Jamaluddin Al-Afghani di antara orang yang meniupkan semangat perjuangan kemerdekaan. Di samping cendekiawan dan ulama-ulama yang lain, sama ada Said Nursi Badiuzzam, Fatih Yakan, dan banyak lagi. Dalam perjuangan bersama Parti Islam, 2 kali saya ditahan di bawah ISA. Di antara tuduhannya menjadi pelampau agama, ataupun bahasa yang kita sebut selalu golongan mustakjilun, nak menang cepat, pelampau agama. Walaupun sudah lebih 30 tahun saya melalui jalan mendokong perjuangan yang berdasarkan Islam, bersama-sama mengasaskan, mendokong kepimpinan ulama yang bermula pada tahun 83, berada dalam parti sehinggalah sekarang, timbalan presiden, terus mendokong dasar Islam. Tiba-tiba sekarang dituduh komunis. Tak sedih kata tuan sekalian. Inilah jahat sungguhlah. Saudara yang dihormati sekalian, tuduhan ini bukanlah perkara baru. Pemimpin-pemimpin kita yang berjuang lebih awal dituduh dengan berbagai-bagai tuduhan, termasuklah golongan pengganas, bahaya daripada gunung, sehingga orang seperti Abu Bakar Al-Baqir, seorang guru sekolah ulama di utara Semenanjung, digelar juga sebagai penjahat dan ditangkap, diletakkan di Pulau Jerjak. Banyaklah ulama-ulama yang lain yang menghadapi dan tuduhan seperti itu oleh penjajah, dan sekarang perangai penjajah itu UMNO mewarisinya. Hadirin yang dihormati sekalian, apa puncanya jadi begini? Saya amat cintakan, begitulah juga tuan-tuan cintakan tanah air. Kita berada di Malaysia, inilah tumpah darah kita, tanah tumpah darah. Saya melihat makin tahun orang makin tak sambut hari merdeka. Saya dah bercakap tajuk ini dalam 10 tahun kebelakangan ini. Siapa yang ikut saya berceramah menjelang merdeka, kawan-kawan dah boleh hafal dah apa yang saya nak cakap. Boleh kata ulangan tahunan. Cuma tahun ini begitu ketara. Pemerintah melalui TV, radio dan akhbar menyuruh rakyat supaya letakkan bendera di kereta, di rumah, di bangunan-bangunan, pasang bendera tanah sifat patriotik, menyambut merdeka. Saya tengok tak ada orang pasang bendera. 100 biji motoka kereta satu. Saya jumpa satu di Shah Alam, sebuah kereta dia pasang bendera 200 lebih. Saya kata ni jenis masuk air di kepala ni. Yang pasang saya banyak tengok lori bawa tanah, lori bawa pasir. Kenapa? Barangkali nak ambil perhatian JPJ dan polis bawa muatan lebih barangkali, maka kot-kotlah polis dan JPJ tak tahan mereka. Di rumah-rumah ada sikit sangat. Kenapa makin tahun rakyat semakin tidak menyambut hari merdeka? Ini ucapan saya 21 hari bulan Ogos di Pulau Pinang. Yang tuan-tuan dah mula dengar kesek-kesek itu sekarang.
Saya sebut perayaan merdeka sekarang sudah menjadi perayaan UMNO, bukan perayaan rakyat Malaysia. Betul tak? Saya sebut kalaulah nak letakkan Tengku Abdul Rahman, Datuk Mun, pejuang kemerdekaan, silakan letakkan bersama tokoh-tokoh lain seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ishak Haji Muhammad Pak Sako, Ahmad Bustamam, Abu Bakar Al-Bakir Ustaz, dan lain-lain lagi lah. Kalau TV, RTM semuanya menceritakan ini dia tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, orang UMNO akan terasa terpanggil untuk merayakan. Ada pemimpin mereka, Datuk On Tengku Abdul Rahman. Orang PAS terpanggil untuk merayakan bersama kerana ada Dr. Burhanuddin, ada Abu Bakar Bakir. Orang golongan haluan kiri yang lain terpanggil bila melihat Datuk Ahmad Bustamam dipamerkan bersama tokoh pejuang kemerdekaan. Ini tidak, menjelang merdeka hanya dipamerkan tokoh UMNO. Maka UMNO lah rayakan. Betul ke tak? Orang UMNO pun dia tengok semua orang tak bawa bendera, dia pun tak bawa. Akhirnya tak ada. Pegawai-pegawai kerajaan yang hadir itu pun hari merdeka, yang senarai nama pergi berkawat dan sebagainya, yang lain ambil cuti balik kampung. Sedangkan di negara lain, saya sebut di Thailand, Indonesia, Pakistan, India, kalau hari merdeka tuan-tuan sekalian, hampir semua rumah letak bendera. Kemudian tuan-tuan sekalian, bila datang hari merdeka tak ada filem lain, Bukit Kepong, Bukit Kepong, Bukit Kepong, Bukit Kepong. Dan saya sebut di situ, Mat Indra ni seorang pejuang. Tak ada satu pun perkataan komunis dan sebagainya. Kemudian ini hak itu saya tak sebut. Masalah lain saya sebut. Bila hari pahlawan tak ada lain ditunjuk filem Sarjan Hasan. Bagi pandangan saya itu tak betul. Sarjan Hasan memang seorang askar yang baik, berani, hebat. Tapi dia menjadi askar British. Yang lawan dengan dia buang, yang dilakonkan oleh Saleh Kamel. Buang pula Tali Barut Jepun. Jadi dua-dua tu bekerja untuk penjajah. Betul ke tak? Kenapa tak buat filem Mat Kilau? Buat filem Datuk Majalela? Buat filem Mat Indra? Buat filem Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbong, bagaimana memimpin rakyat Terengganu untuk menentang penjajah? Ataupun filem Tok Janggut yang bangun melawan penjajah? Filem Sarjan Hasan baik, tayanglah hari lain, hari raya ke, hari minggu ke. Saya suka filem itu karena Piramli muda, Sa'diah pun muda waktu itu. Dan lagu Tunggu Sekejap sedap didengar. Jadi hadirin sekalian, kita nampak tak kena disambut cara menyambut hari merdeka, hari pahlawan dan sebagainya. Dan saya sebut pengkesahan sejarah ini perlu diperbetulkan semula. Tentu ingat UMNO nak betulkan semula atau tidak sejarah tanah air kita? Tak, melainkan bila kita ambil alih pentadbiran Terajaya. Ini mafhum ucapan pada 21 hari bulan yang saya ucap begini tiap-tiap tahun.